Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa kita sekali lagi dalam kelas Alih Bentuk Komunikasi pengajian AM semester 3. Okey, cikgu sambung lagi dengan ulang kaji kita bagaimana cara untuk menulis ayat idea dan ayat huraian data bagi pola perbandingan. Okey, jadi untuk kali ini soalan berbentuk bagaimana pula? Okay, jom kita tengok video seterusnya. Welcome to YouTube channel Zalina Basi. Okey, jadi untuk kali ini kita akan cuba mengulang kaji bagaimana cara untuk menulis ayat idea dan huraian data bagi pola perbandingan antara tahun. Okey, jadi untuk soalan pilihan bagi ulang kaji kita hari ini, cikgu pilih soalan STPM 2014 ulangan soalan nombor 16. Okey, cikgu pilih soalan ini kerana soalan ini, kehendak soalannya ialah bandingkan eksport Malaysia antara. Jadi dia memenuhi kehendak tajuk kita lah hari ini. Okey, jadi kita tengok soalan. Bandingkan ekspor Malaysia antara bulan Januari hingga Julai tahun 2011 dan tahun 2012. Okey, huraikan faktor politik yang mempengaruhi trend ekspor Malaysia. Jadi kat sini soalannya, formatnya berapa? Format jawapan. Okey, lihat di sini ada dua kehendak soalan. Yang pertama bandingkan, yang kedua faktor politik. Bermakna terdapat dua kehendak soalan, dua analisa data dan dua analisa pengetahuan. Okey, jadi untuk analisa pengetahuannya ialah faktor dan analisa data ialah bandingkan. Bandingkan. Jadi kat sini untuk bandingkan kita kena buat dua lah. Dua perbandingan. Okey, dan kat sini dua analisa pengetahuan, dua faktor. Okey, dalam perbandingan ni kita kena cari dua idea lah. Contohnya perenggan 1 dan perenggan 2. Okey. Jadi dua-dua ni kita akan cari pola perbandingan antara tahun. Okey, jadi kita lihat jadual. Okey, daripada jadual ni kita dapati, okey, pelajar lihat di sini cikgu telah pun membuat beberapa analisa di sini. Ada berbagai cara. Okey, jadi kita lihat kaedah yang pertama iaitu cikgu pada. Okey. Jadi kita lihat di sini sebelum kita mula menulis jawapan, kita lihat dulu dalam jadualnya. Okey, kita lihat ASEAN. Untuk membuat perbandingan antara, kita perlu melihatnya secara melintang macam ni. Ni anak panah ni cikgu buat ni, melintang. Bandingkan 2011 dengan 2012. Jadi kita lihat jadual ni secara melintang. Okey, contohnya macam ni. ASEAN tahun 2011 dengan tahun 2012. 2011 rendah, 2012 tinggi. Macam tu. Nampak? Kita banding secara melintang. So Timur Laut Asia 2011 rendah, 2012 tinggi. Asia Selatan pun 2012 tinggi, 2011 tinggi, 2012 rendah dan seterusnya. Alright. Jadi sekarang kita lihat cara kita nak tulis jawapan. Okey. Setelah kita buat perbandingan macam ni, kita dah tentukan semua dalam setiap tahun. So kita boleh dapat dua perbandingan kat sini, iaitu yang pertama jumlah keseluruhan bagi tahun 2012 lebih berbesar berbanding 2011, kan? Kemudian dalam perenggan kita yang kedua, kita buat ekspor Malaysia pada tahun 2011 lebih besar berbanding 2012 ialah negara mana? Negara mana yang tahun 2011 lebih besar berbanding tahun 2012. So kita lihat dekat sinilah yang paling tinggi ni, 1, 2,
2, 3, 4. Ini 4 negara ni. Okey, yang pertama Asia Selatan, yang kedua Kesatuan Eropah, yang ketiga Asia Barat, dan yang keempat Afrika. Okey, jadi ini 4 buah negara yang 2011 nilainya ekspornya lebih tinggi berbanding tahun 2012. Okay, jadi bila kita dah tentukan macam ni, bagaimana cara untuk kita menulis jawapan perbandingan antara tahun 2011 dengan tahun 2012. Okey, jom kita lihat. Okey, di sini kita lihat ayat ideanya. Okey, ayat idea dulu. Macam mana nak tulis? Kalau ayat idea salah, nanti salah semua sekali. So, kita kena pastikan bagaimana cara untuk menulis ayat idea. Okey, ini tadi soalannya. Okey, jadi kat sini kita nak lihat dulu jumlah keseluruhan. Jadi, kita akan tengok yang ni lah. Okey, so bagaimana cara untuk menulisnya? Jumlah keseluruhan ekspor bulan Januari hingga Julai 2012 lebih tinggi berbanding bulan Januari hingga Julai 2011. Okey, jadi lebih tinggi dia dekat sini. Maksudnya dekat sini dalam ayat ni bila kita baca, kita fahamlah bahawa jumlah ekspor secara keseluruhannya, jumlah ekspor tahun 2012 lebih tinggi berbanding tahun 2011. Okey, jadi jelas kat sini dalam ayat idenya ada isu, okey, ada tempohnya 2011 dan 2012, and then ada polanya, ada ketiga-tiga tu, yang penting. Ingat kan sebelum ni cikgu dah jelaskan bahawa dalam ayat idea mesti ada isu, mesti ada tempo, dan mesti ada pola dia, pola, and then itulah pola dia. Okey, seterusnya kita lihat bagaimana cara untuk menulis ayat huraian data. Okey, ini huraian data bagi jumlah keseluruhan. Okey, okey, kita mulakan, biasakan mula dengan sebagai bukti pada bulan Januari hingga Julai 2011 ekspor mencatatkan sebanyak berapa juta, manakala Januari hingga Julai 2012 mencatatkan sebanyak berapa juta, perbezaan sebanyak berapa juta. Okey, jadi di sini tempohnya ada, okey, tahun 2011. Okey, and then ni ekspor mencatatkan. Jadi ini ialah isunya tadi. Sebab tadi kat mula-mula kita tak nyatakan isunya kan, tetapi dekat dalam ayat huraian data ni ada menyatakan ekspor mencatatkan. Maksudnya ia cerita tentang ekspor lah. So ini isunya. So ada juga isunya di sini. And then nilainya ada berapa RM juta dengan unitnya sekali ni ada. Okey, untuk kedua-dua tahun 2011 dan 2012. Okey, ada nilai ni. Okey, yang ada tambahan untuk antara tahun yang ini. Ni yang cikgu nak highlightkan. Okey, cikgu nak highlightkan yang ini. Perbezaan sebanyak RM 12,981 juta. Okey, ini yang perlu diberi perhatian bagi pola perbandingan antara tahun. Okey, cikgu tulis kat sini huraian data. Okey, dalam huraian data yang penting dalam huraian data ni mesti ada kamu nyatakan isu, tempo, nilai dan unit. And then okey, kenapa yang ini tak ada jumlah keseluruhan? Kerana ini kenapa kita tak kira peratus? Sebab kita sedang menganalisa jumlah keseluruhan. Jadi tak perlu nak kira peratus. Lagipun jumlah keseluruhan untuk ni tidak diberikan dalam datanya
nilai keseluruhan ni. Cuma bagi dua angka sahaja ni. 2011 dengan 2012. So kita tak boleh nak kirakan peratusnya. Jadi sebab tu yang kat sini kita tulis nilai dan unit sahaja. Tapi kalau ada jumlah keseluruhan ni total cuma sekali ditambah tu jadi berapa dalam jadual, kita kena kirakan peratus ni. Okey, peratus daripada jumlah keseluruhan tu. Okey, kalau maklumat dia lengkap mesti ada. Kalau tak ada tak payah. Alright. Dan tambahan di sini yang kelima, perbezaan. Perbezaan antara kedua-dua nilai ini. Perbezaan nilai 2011 dengan 2012. Berapa beza dia? Okey, ingat nilai dia ialah perkataan dia ialah perbezaan. Tulis ayat sama macam cikgu ni. Perbezaan. Beza. Jangan tulis peningkatan ke, penurunan ke, merosot sebanyak berapa. Kalau kamu tulis macam tu, dia akan jadi ayat untuk pola perubahan. Kan? Siapa yang perasan dalam pola perubahan, huraian datanya mesti ada peningkatan sebanyak berapa atau berapa peratus, penurunan sebanyak berapa atau berapa peratus. Okey, tetapi kalau dalam pola perbandingan tak ada perkataan itu, peningkatan atau penurunan. Yang ada ini perbezaan. Okey, perbezaan ini pun hanya untuk analisa antara tahun sahaja. Okey, kalau pada tahun dan dari tahun tidak ada perbezaan sebanyak berapa ni. Alright. Jadi sila beri perhatian untuk yang ini. Bagi antara tahun. Okey. Okey, kita lihat ini ialah contoh ayat huraian data bagi jumlah keseluruhan. Okey, bagaimana untuk huraian data selain daripada jumlah keseluruhan. Okey, kita lihat daripada jadual yang sama juga. Kita lihat nilai yang tengah-tengah yang kita dah analisa tadi kan. Okey, tadi kan dekat dalam okey, yang kat sini masih kita buat analisa data, kita dah tentukan yang ini kan. Perenggan satu tadi kita nak buat jumlah keseluruhan. So kita dah buat tadi. So sekarang kita nak buat yang ni. Perenggan yang kedua, 2011 lebih besar daripada 2012. Okey, boleh tak nak buat sebaliknya? Nak buat 2011 lebih besar daripada 2012. Pun boleh juga. So kamu pilihlah yang kat sini. Yang selain daripada yang tadi tu. Okey? Dua-dua pun boleh, tak ada masalah. Yang penting cara kamu tulis tu betul. Okey, so kita tengok huraian data di sini. Ayat idea bagi analisa data dari segi nilainya. Kan tadi dari segi jumlah keseluruhan kan. Ini dari segi mengikut negara. Okey, kita tengok ayat idea kat sini. Okey, ekspor pada Januari hingga Julai bagi tahun 2012 adalah lebih tinggi berbanding tahun 2011, iaitu negara ASEAN, Timur Laut Asia, Amerika Syarikat dan negara lain. Okey. Ini ayat ideanya. Okey, seperti biasa ada dinyatakan isunya, ekspor tu ialah isunya, and then dinyatakan juga tempohnya. Okey, and then dinyatakan juga polanya. Dan dinyatakan nama negara yang terlibat. Okey, so ayat ID ini lengkap. Okey, ayat idea mesti ada isu, mesti ada tempo. Cikgu akan ulang selalu ini supaya kamu ingat bahawa ini penting dalam penulisan ayat idea. Okey, dan nama negara yang terlibat mesti ada ini. Hilang salah satu, hilang markah kamu nanti. Rugi. Kan? Jadi jangan cuai dalam menulis ayat idea. Okay, bila ayat idea dah betul, barulah huraian data akan dilihat. So kita lihat kat sini. Okay, sebagai contoh, kenapa tulis sebagai contoh? Tadi dekat atas cikgu tulis sebagai bukti. Sebab tadi ada banyak-banyak negara. Jadi kita pilih satu negara untuk kita tunjukkan buktinya, tunjukkan pengiraannya lah, analisa datanya. So di sini cikgu pilih negara ASEAN. Okey, sebagai contoh negara ASEAN mencatatkan jumlah ekspor, nampak di sini isunya
sebanyak berapa RM juta atau berapa peratus daripada jumlah keseluruhan. Nampak tak sini? Pada bulan Januari hingga Julai 2012. Manakala pada tahun 2011 sebanyak berapa RM juta atau berapa peratus daripada jumlah keseluruhan. Okey, perbezaan antara keduanya ialah RM berapa juta. Okey, nampak tak penambahannya di sini? Ada perbezaan antara keduanya ditulis pada akhir ayat huraian data kamu. Okey, jadi sekali lagi cikgu nak highlightkan di sini. Okey, dalam huraian data kali ini, disebabkan dalam jadual tu, dalam huraian data ni, dalam jadual ni ada jumlah keseluruhan. Ni. Okey. Tadi jumlah keseluruhan, tadi dalam jawapan jumlah keseluruhan, dia ada ini saja. Okey. Tak ada jumlah keseluruhan tambahan tu, tak ada. Keseluruhan jumlah untuk jumlah keseluruhan tu tak ada. Jadi jawapan huraian datanya pendek sahajalah, tak ada pengiraan kecuali untuk perbezaan lah. Okey, tetapi untuk huraian data ni maklumat sangat lengkap. Okey, ada nilai, ada nilai dan ada jumlah keseluruhan. Maka dalam huraian data kamu mesti ditulis. Ni cikgu nak highlightkan. Okey, dalam huraian data kamu mesti ditulis berapa nilainya atau berapa peratus daripada jumlah keseluruhan. Nyatakan berapa jumlah keseluruhan tu. Okey, ni pun salah ni. Nampak jumlah keseluruhan cikgu ni kat sini. Cikgu tak tulis RM juta tu, cikgu tak tulis. Kalau tak tulis ni, burn satu markah kat sini. Okey, salah satu je tertinggal, dia dikira hilang markah. Jadi berhati-hati, alright? Ya, sebab apa? Sebab cikgu sepatutnya bila kita salin sahaja daripada jadual, tak ada yang salah. Okey. Okey, jadi inilah yang cikgu nak highlightkan di sini, bahawa nilai sekiranya maklumat lengkap, okey, maklumat lengkap mesti kamu tuliskan, nyatakan berapa peratus daripada jumlah keseluruhan berapa. Okey. Begitu juga seterusnya untuk tahun 2011 pun sama. Berapa nilainya atau berapa peratus daripada jumlah keseluruhan. Ingat okey, sekali lagi tambahan di sini, perbezaan antara keduanya ialah berapa RM juta. Alright, inilah beza antara penulisan ayat huraian data bagi analisa antara tahun pola perbandingan dengan pola perbandingan dari tahun atau pada tahun. Dia ada tambah satu lagi perbezaan di sini. Dalam huraian data mesti ada yang pertama isu, yang kedua tempoh, yang ketiga nilai dan unit, yang keempat mesti ada peratus daripada jumlah keseluruhan, dan yang kelima beza, perbezaan antara keduanya. Kedua-dua yang dibandingkan tu, 2011 dengan 2012, berapa beza dia. Okey, diharap pelajar jelas untuk huraian data bagi pola perbandingan antara tahun. Okey, jadi kita tengok lagi satu soalan. Okey, kali ini cikgu ambil soalan STPM 2018 pula, soalan nombor 16. Sekali lagi kita bacakan soalannya. Bandingkan enrolment pelajar antara bangsa yang menuntut di Institusi Pengajian Tinggi tempatan mengikut negara terpilih dan jantina pada tahun 2011, 12 dan 2013. Okey, jadi di sini dia minta kita bandingkan. Okey, dan terdapat dua kehendak soalan. So format jawapannya 2 tambah 2. So 2 untuk banding dan 2 untuk alasan. 2 untuk banding. Jadi untuk pola perbandingan ni ada banyak kaedah lah, kita boleh tulis sebab datanya pun banyak di sini, lengkap. Jadi kita
Tapi cikgu nak fokus kepada antara tahun. Kalau kita nak buat antara tahun macam mana? Ataupun kita nak cikgu nak fokus nak buat perbandingan antara dua, tak semestinya antara dua tahun, antara dua perkara pun boleh. Sebab di sini ada lelaki dan perempuan. Kalau kita nak buat perbandingan antara lelaki dengan perempuan pun boleh. Contoh cikgu pilih perenggan 1, cikgu nak buat jumlah lelaki lebih besar berbanding jumlah perempuan. Boleh tak? Boleh. Yang penting kaedah kamu menganalisa tu betul. Ada banyak kaedah perbandingan di sini boleh dibuat. Okey, tapi cikgu nak buat yang ini. Sebab kali tajuk kita kali ini kan antara tahun kan. So kita nak lihat di sini jumlah lelaki lebih besar berbanding jumlah perempuan. Okey, kita lihat di sini secara keseluruhan semua negara yang tersenarai dalam jadual enrolment pelajar antarabangsa lelaki lebih ramai daripada pelajar perempuan pada tahun 2012 dan tahun 2012 ialah dan tahun 2013 ialah negara Iran, Indonesia, Iraq, Yaman dan Nigeria. Okey. Okey, contoh nak buat perbandingan lelaki lebih besar daripada perempuan. Di sini. Okey, kamu lihat contoh Iran dengan lelaki dan perempuan, lelaki lebih besar daripada perempuan ni. Buat tanda macam ni senang. Kemudian Indonesia pun sama, Iraq pun sama, lebih besar lelaki lebih besar daripada perempuan. Yaman lelaki besar perempuan, Nigeria lelaki lebih besar daripada perempuan. Kemudian barulah kita analisa, kita tuliskan jawapan kita. So secara keseluruhannya semua negara yang tersenarai dalam jadual enrolment pelajar antarabangsa lelaki lebih ramai daripada perempuan pada tahun 2012 dan tahun 2013 ialah, jadi kat sini yang dia highlightkan ialah ini Okey. So negara yang terlibat ialah ni. Jadi kat dalam ni jelas kat sini ayat ideanya. Okey, mesti ada isunya iaitu ini. Kemudian ada polanya lebih ramai. Ni nombor 2. And then ada tahunnya, bagi tahun berapa ni 3. Dan ada nama negaranya 4. Setiap kali dalam jawapan mesti ada. So ada isunya, ada tempohnya. Tak ikut urutan kan? Boleh. Yang penting ada semua tu dan kamu tulis ayat tu jelas. Ada polanya dan ada nama negaranya. Okey. Seterusnya kita lihat bagaimana cara tulis huraian data. Okey. Jadi huraian data untuk soalan untuk jawapan kita ini. Okey, sebagai contoh. Okey, sebagai contoh, cikgu tulis sebagai contoh sebab ada banyak negara, cikgu pilih negara Iran. Jadi sebagai contoh, enrolment pelajar lelaki yang datang dari negara Iran pada tahun 2012 adalah sebanyak berapa orang berbanding dengan pelajar perempuan sebanyak berapa orang, iaitu melebihi sebanyak 97 orang. Manakala pada tahun 2013 pelajar lelaki adalah sebanyak berapa orang, iaitu melebihi sebanyak berapa orang. Pelajar lelaki, pelajar perempuan tak tulis ni. Salah ni. Patutnya kena tulis pelajar perempuan sebanyak berapa orang. Okey, ni pun data tak lengkap. Dah tolak markah dah ni. Perempuan tak tulis. Perempuan berapa? Lelaki 21. Iran kan? 21. Mesti cikgu terpadam ni. Ini ialah perempuan. Okey. Ini lelaki. Lelaki yang cikgu tak tulis nilainya ni. Lelaki sebanyak berapa? 2866 orang. Iaitu melebihi 723 orang.
Okey, jadi nampak tak kat sini? Cikgu nak highlightkan, yang cikgu nak tekankan kat sini ialah ada tambahan di sini, melebihi sebanyak berapa orang. Sini pun sama, melebihi sebanyak berapa orang. Okey, yang lain semua cara tulis sama macam pola perbandingan dari tahun dan pada tahun, tetapi ada tambahan di sini, melebihi sebanyak ni. Sepatutnya tulis melebihi ke tulis perbezaan? Cikgu cakap tadi apa? Perbezaan, kan? Kalau melebihi ni dia dah jadi lebih selamat kamu tulis perbezaan. Ini pun sama, perbezaan. Okey? Perbezaan sebanyak berapa orang antara kedua lelaki dan perempuan untuk tahun 2012, dan perbezaan sebanyak berapa orang antara tahun 2000 lelaki dan perempuan bagi tahun 2013. Okey? Okey, jadi cikgu tulis semula, highlightkan semula di sini. Huraian data mesti ada isu, mesti ada tempoh, mesti ada pola, mesti ada nilai dan unit, masih ada boleh. Dan yang keenam, perbezaan antara kedua lelaki dan perempuan. Okey? Boleh jelas ingat cikgu highlightkan yang ini. Untuk jawapan ini cikgu highlightkan yang ini. Perbezaan antara kedua-dua. Dan cara tulisannya, tulis ayatnya macam ni. Cara tulis ayat. Okey, untuk huraian data, ini untuk ayat ID macam ni. Okey. Jadi kesimpulannya di sini, pola perbandingan penulisan ayat ID-nya tetap sama, iaitu mesti ada isu, okey, mesti ada tempoh, mesti ada pola, mesti ada nama negara ataupun item yang terlibat. Okey, untuk huraian data mesti ada 3 perkara ni, mesti ada nilai, mesti ada peratus jika maklumat lengkap dan perlu, dan yang ini ada tambahan nilai perbezaan. So kali ini cikgu highlightkan nilai perbezaan untuk antara tahun. Okey. Diharap pelajar jelas, dan cikgu harap penerangan cikgu kali ini dapat membantu pelajar untuk lebih faham bagaimana cara untuk menulis ayat ID dan huraian data bagi pola perbandingan. Okey. Okey, jumpa lagi. Thanks for watching.